Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini bersama dengan saya Ustaz Muhammad Syamsuri bin Abdul Rahman ingin membicarakan berkaitan dengan tajuk 25 iaitu syukur menyubur iman. Baiklah murid-murid, terdapat 5 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah anda boleh menyatakan maksud syukur dan dalilnya. Yang kedua, menjelaskan contoh sifat syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menjelaskan cara dan contoh bersyukur. Yang keempat, menjelaskan ciri-ciri orang yang bersyukur. Dan yang kelima ialah menerangkan hikmah bersyukur. Jom murid-murid, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan syukur? Iaitu syukur dari segi bahasa ialah diambil daripada bahasa Arab yang bermaksud pujian. Manakala syukur dari segi istilah pula ialah menzahirkan pujian kepada Allah SWT terhadap nikmat yang dikurniakan serta mematuhi semua perintahnya. Maksudnya syukur ni ialah kita menzahirkan, iaitu melahirkan rasa puji kepada Allah SWT terhadap nikmatnya melalui pelbagai cara. InsyaAllah Ustaz akan menceritakan bagaimanakah caranya selepas ini. Baiklah murid-murid, dalil nakli kewajipan bersyukur kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Al-Baqarah ayat 152 yang bermaksud, oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kamu kepadaku, yakni kepada Allah SWT, dan janganlah kamu kufur. Seterusnya dalil yang kedua ialah daripada hadis Nabi SAW daripada Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, Inna lit-ta'imi syakiri min al-ajri mithlu ma lis-sha'imi sabiri. Riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud seseorang yang makan dan dia bersyukur atas nikmat itu, maka dia diberi pahala sama seperti orang berpuasa yang sabar. Jadi begitulah murid-murid, apabila kita makan dan kita hendaklah melahirkan rasa bersyukur di atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah contoh sifat syukur Rasulullah SAW. Contoh yang pertama ialah baginda SAW solat malam sehingga kedua-dua kaki baginda bengkak. Lalu isteri baginda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya,
Mengapa engkau melakukan hal ini, wahai Rasulullah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, afala akuna abdan syakura, yang bermaksud, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur. Jadi begitulah murid-murid, walaupun Nabi merupakan seorang yang maksum, namun baginda tetap beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan Nabi juga memohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan kepada kita bahawa baginda tetap melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh yang kedua ialah Rasulullah SAW sentiasa menyeru umatnya supaya sentiasa bersyukur sama ada sesama makhluk atau kepada pencipta. Usama bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang diberikan sesuatu kebaikan, maka katakan kepada orang yang berbuat baik itu, jazakallahu khairan, yang bermaksud, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya hal tersebut membuktikan kesungguhan dalam berterima kasih. Jadi begitulah murid-murid, sekiranya kita mendapat sesuatu daripada seseorang, hendaklah kita mengucapkan jazakallahu khairan sebagai tanda terima kasih kita kepada seseorang itu, sebagai menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memberitahu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku tambahi nikmatku kepadamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Surah Ibrahim ayat 7. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah cara dan contoh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu terdapat 3 cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melalui hati, lisan dan perbuatan. Bagaimanakah cara kita hendak melahirkan ataupun menzahirkan cara bersyukur? Melalui hati. Iaitu yang pertama ialah yakin bahawa nikmat yang diterima adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ingat dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin bahawa nikmat tersebut adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua melalui lisan. Bagaimanakah pula ya? Yang pertama ialah sebut dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir. Sebagai contohnya, mengucapkan Alhamdulillah, yang bermaksud segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan sifat syukur. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada manusia, iaitu mengucapkan perkataan jazakallahu khairan, semoga Allah membalas apa yang kamu berikan terhadapku. Baik, seterusnya ialah dari aspek perbuatan, iaitu yang pertama, mengamalkan amalan fardu dengan tekun dan istiqamah, iaitu sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, memperbanyakkan amalan bersedekah. Dan yang ketiga ialah melakukan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya, iaitu melalui perbuatan kita.
Baiklah murid-murid. Seterusnya ialah ciri orang yang bersyukur, iaitu bagaimanakah perbuatan orang bersyukur ataupun amalan orang yang bersyukur. Yang pertama ialah rajin dan tekun beribadah, sama ada melakukan ibadah wajib maupun ibadah sunat. Yang kedua, bersangka baik dengan kejayaan orang lain. Yang ketiga, sentiasa berasa qanaah, iaitu merasa cukup dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga ialah menjadi seorang yang pemurah, iaitu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima ialah sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang terakhir murid-murid ialah hikmah bersyukur. Yang pertama ialah kehidupan dalam keredaan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita akan dimurahkan rezeki dan nikmat, iaitu apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan menambahkan lagi rezeki kepada kita semua. Yang ketiga ialah kita akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat ialah kita akan selamat daripada azab di akhirat, iaitu apabila kita tidak bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepada kita balasan azab yang amat pedih di akhirat kelak. Na'udzubillah min zalik. Jadi begitulah murid-murid tajuk kita pada hari ini, iaitu tajuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.